Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekarang saya akan tunjukkan share sedikit bagaimana cara kita nak membuat analisis market oil ni. Okey, ini adalah market oil. Sekarang pada hari ini adalah hari Ahad 28 hari bulan. Jadi esok adalah hari Isnin di mana market akan semula beroperasi seperti biasa. Okey, jadi di sini saya akan tunjukkan terlebih dahulu pada time frame daily ya, D1. Okey, dekat time frame D1 ni saya akan buat, saya akan tunjukkan price sekarang ni dah turun. Okey, dah turun lebih kurang 1000 pip 10,000 point ni. Okey, jadi bagaimana kita nak tentukan pergerakan price seterusnya? Okey, sama ada dia akan naik ataupun dia akan terus melakukan penurunan ataupun penerjunan. Okey, kita buat beberapa garisan lah di sini ya, buat beberapa garisan. Okey, kalau nak buat garisan support and resistance ni, kita kena buat pada line chart. Okey, tukar pada line chart. Okey, ini adalah support yang ini adalah support yang kuat. Okey, yang paling hujung sekali. Okey, kemudian kita tambah lagi satu garisan yang mana support yang seterusnya yang berdekatan adalah di sini dan telah dihampiri oleh harga semasa ini. Okey, dan di belakangnya pula di atas ini ada lagi satu lagi support yang telah pun ditembusi oleh harga ini menyebabkan dia turun. Dan satu lagi support di sini. Okey, satu lagi support di atas ini. Semua support ini telah pun ditembusi dan dia dinamakan sebagai resistance sekarang, iaitu support become resistance. Dia dah jadi satu halangan dah. Maka apabila harga ini nanti, kalau dia tak tembus support yang kedua ini, dia akan kalau dia tak tembus, dia akan pergi ke atas. Okey, tapi kita kena tentukanlah macam mana adakah dia akan naik ke atas. Okey, so sekarang ini saya buang semua garisan dulu. Kita pergi ke H4 sebab di daily ni dia ada satu shadow. Dia ada satu shadow. Kita pun boleh juga highlight pada shadow ni. Okey, kita highlight pada shadow, ambil besar sikit. Okey, ni dia. Okey, mula-mulalah. Ni adalah teori yang saya belajar daripada Tok Mat lah. Okey. Okey, kita highlight pada shadow. Okey, ambil shadow. Okey, full shadow saja. Shadow sahaja. Ini body, ini shadow. Okey, sekarang ni kita pergi kepada H4. Apa sebab saya highlight pada shadow ni? Sebab shadow ni sudah pun menghampiri garisan ni. Sudah pun terkena. Bukannya menghampiri lagi, dah terkena dengan bahagian support. Ni support. Okey, dia dah pun mengena, dah pun touch pada support ni tadi. Jadi saya highlight pada shadow ni. So ini saya padam dahulu. Okey, highlight pada shadow. Kita tengok pada H4 pula. Okey, dekat ujung sekali ya. Okey, kecilkan. Okey, di sini dia punya shadow tadi. Okey, kalau boleh kita ambil shadow ni sekali ya. Terpulanglah pada kita sendiri. Kita nak ambil shadow ni. Okey, sebab apa? Sebab kita nak tengok setting ini adakah dia betul-betul akan turun ataupun akan meneruskan akan naik ataupun meneruskan penurunan. Okey, selepas kita tandakan shadow ni, okey, saya ambil shadow ini saja sebenarnya. Ini highlight ini adalah untuk tanda sahaja, supaya kita tak tersasar pergi ke lain nanti. Okey, lepas kita pergi ke H4, kita klik di time frame minit pertama ni. Okey, minute 1, iaitu time frame 1 minit. Okey, klik pada time frame 1 minit. Okey, inilah shadow yang kita tanda tadi. Shadow yang kita tanda tadi di sini. Okey, di bahagian ini. Okey. Jadi dekat sini saya nak tunjukkan sedikit penerangan bagaimana teori yang digunakan oleh Tok Mat ni. Okey, saya paste di sini dahulu. Okey, sekarang kita tengok, kita belajar sedikit macam mana teori yang digunakan. Baik, ambil pensel.
warna ini. Okey. Okey. Okey, jadi di sini ini saya dah tandakan ni tadi. Okey. Untuk teori ni dia senang saja. Kalau harga ni daripada turun kepada naik, dia begini. Okey, turun. Lepas itu dia naik. Okey. Naik. Okey, sampai atas. Okey, ini adalah penurunan dia. Okey, penurunan dia. Okey, masa dia turun, dia akan buat satu garisan. Dia akan buat garisan macam ini. Dia akan buat support. Okey, ini adalah support ataupun resistance. Di atas ni resistance. Okey, dia akan buat satu resistance. Okey, dia akan buat satu resistance. Resistance ni halangan. Okey, dan dia akan sini pun dia buat satu resistance. Dan seterusnya di atas ini, dan seterusnya. Okey. Apabila harganya turun, lepas tu dia patah balik. Okey, dia patah balik. Dia telah pun melanggar halangan ni, resistance ni dia langgar, dia tembus breakout resistance. Ini pun dia breakout resistance, ini pun dia breakout resistance. Maknanya dah ada 2 ataupun 3 kali dia breakout. Okey, 2 kali ataupun 3 kali breakout. Okey, break resistance. Maknanya harga tersebut dia ada kemungkinan besar untuk naik. Okey, ada kemungkinan besar untuk naik. Ini kita tengok di time frame M1. Okey, ini time frame M1 Okey, di M1. Okey, jadi apa yang kita perlu tunggu di sini adalah kita tunggu harga tersebut. Kalau ikut teori Tokmat ni, dia akan macam ni. Okey. Dia main-main di atas, kemudian dia akan turun semula ke bawah. Dia akan turun semula ke bawah. Dia ambil order ni semula. Okey. Okey, dia akan turun semula ke bawah dan dia akan meneruskan kenaikan. Gitu. Okey. Jadi di sinilah tempat kita entry. Entry untuk buy. Okey, sekarang cuba kita lihat. Adakah ianya berlaku begitu? Okey, di sini kalau kita nampak dekat shadow ni, okey, ni di bawah sekali, Okey, kalau kita nak kalau kita tengok ni, okey, dia ada 1 2, okey, hitam dengan putih dia nampak. Begitu. Okey, ini dia terus naik. Tak ada putih. Ni baru dia mantul balik. Ini dia mantul balik. Okey. Turun. Okey, ini saya lukis dulu. Okey. Sekarang ini price sedang membuat kenaikan. Sebab apa? Sebab ini resistance yang pertama telah pun ditembusi. Ni, tembus. Ini resistance yang kedua. Resistance yang kedua telah pun tembus. Resistance yang ketiga pun tembus. Ada lagi resistance di atas ni sebenarnya ditembusi. Dan dia balik semula. Kemudian dia membuat satu pergerakan yang kita katakan pergerakan yang dia nak kembali semula ke garisan ini. Okey, yang bawah sekali ya. Okey, di sinilah kita sepatutnya entry untuk buy. Dan kalau ikut teorinya dia akan naik. Kenapa harga ini dikatakan akan naik? Di sini sebenarnya teori ini mengatakan bahawa harga tersebut naik disebabkan oleh perlanggaran. Okey, dia langgar tiga dia breakout 3 resistance ni. Okey, resistance ni merupakan halangan. Resistance ni halangan. Jadi kalau halangan tu dah dilepasi 3 kali ataupun 2 kali, okey, kebarangkalian harga itu akan naik adalah sangat tinggi. Okey. Okey. Ini sebenarnya poin yang utama lah yang dia akan naik. Okey, sekarang kita pergi kepada chart. Kita lukis pada chart pula. Okey, untuk lukis pada chart ni lebih senang lah. Ini saya padam.
Okey, kita tukarkan chart ini kepada line chart. Ini minit yang pertama, minit 1. 1 minit, chart time frame 1 minit. Okey, jadi untuk lukis time frame untuk lukis garisan resistannya, okey, yang pertama yang ini, okey. Yang kedua ambil satu lagi line, okey, di sini. Okey, ini resistan yang kedua. Okey, resistan yang ketiga di sini. Okey. Ini adalah pada permulaannya harga meneruskan penurunan. Sebab apa? Sebab dia naik ke atas, tetapi dia buat satu line resistant, halangan yang baru. Dia turun ke bawah, kemudian dia tembus support. Kalau dia tembus support, maknanya harga tersebut semakin menurun. Okey, dia tembus support ni. Okey, dia semakin menurun lah. Okey, support ni dia tembus. Ni support. Okey, ni resistant. Okey, jadi sekarang ni dia support jadi resistant. Dekat-dekat ni. Okey. Ini pun resistant. Okey, jadi di sini apabila harga ni telah pun turun dan dia meneruskan kenaikan, dia langgar support yang pertama, resistant yang pertama, kemudian dia tembus ke atas dan langgar lagi resistant yang kedua. Okey, langgar lagi resistant yang ketiga, maknanya harga tersebut semakin naik. Okey, itu adalah salah satu petanda harga nak naik. Okey, kemudian apa yang kita perlu tunggu adalah tunggu harga tu balik semula ke bawah ini untuk kita buat entry. Okey, ini adalah kawasan shadow sebenarnya. Okey, ini dari atas ini ke bawah sini kawasan shadow yang kita dah tandakan awal-awal tadi di H4. Di sini tadi. Sini. Dia berlaku dalam shadow itu sahaja. Jadi untuk menentukan harga tersebut naik ataupun turun, dia kena melepasi ketiga-tiga resistant yang telah pun dibuat tadi. Okey, kalau buy maksudnya kalau kita nak buy maksudnya dia kena break semua resistant ini. Dia kena pecahkan semua resistant ini dan dia akan naik. Tunggu dia turun semula, barulah kita ambil posisi buy. Di sini tempat posisi buy kita. Okey, sini kita akan buy. Tukar semula. So minggu depan ni kemungkinan besar kita akan ambil posisi buy di bahagian sini, ataupun di bawah, ataupun di sini, ataupun di sini. Okey, tapi kalau ikut teori ini memang dia akan meneruskan kenaikan selepas ini. Okey, jadi itu saja. Sekian, terima kasih.